Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala izin pahkunai dapat kita salat berjemaah khususnya dan kuliah kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu jadikan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur kerana telah diberi kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita yang tak tahu berapa lama lagi ya. Itu di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kita menyambung bab tauhid kita tu, saya ingin beri sedikit panduan lah untuk tuan-tuan. Kita masih lagi baca surah Al-Mulk ya? Masih ambil Quran lagi? Atau pergi ambil Quran tu sebagai? Macam mana? Ini belakang. Oh, tu kau. Okay. Okay. Setengah tempat belah kiri. Mau jadi pendiap belah kiri. Pandayu pendiap belah kanan. Ini belah kiri ya? Biasalah tu. Pasal urustiannya aktif sikit, dia datang depan. Bagus, terima kasih. Dan surah Al-Mulk ini ya, mulai asalnya diamal oleh beberapa masjid saja, tetapi diarahkan oleh Jabatan Mufti untuk dibaca setiap malam kepada imam yang bertugas. Ya. Dan setengah tempat tu dia ambil Quran, kesian tengoknya. Saya cadangkan tuan-tuan beli buat photostat macam ni 5 minit kan, buat banyak-banyak, letak tu baku atau letak sini, lepas isyak pah je. Tak payah nak ambil Quran, sian nak jauh nak buka muka surat lagi sebagainya. Dia 5 minit lebih kurang setengah ya kata dia. Saya bawa di mana-mana, setengah tempat dia mula start. Saya bawa lambit, bila orang tu ambil ya. Dia bila photostat ya, untuk mudah supaya kita tak payah nak cari-cari nak buka-buka Quran lagi dah. Pada sudah tersedia lah. Yang dia buat betul tak ada, belum buat 5 minit lagi tak ada. Tempat saya dah buat lah, masjid saya buat. Lepas tu tengok apa-apa. Lepas tu simpan. Melesat bagus. Pada dari rancangan bagus lah. Mudah kan, supaya kesian pakcik-pakcik nak bangun terpinggang tu nak pergi sana yang ambil. Bila lepas itu, terus kita papas je. Okay. Dan kita ambil sedikit tentang kelebihan sikit ya, permulaan ya. Surah Al-Mulk ialah yang bermaksud kerajaan. Dalam surah itu menceritakan tentang kerajaan yang qadim dan keadaan yang baru. Kerajaan yang qadim sentiasa daripada ada sebelum ada dunia sudah sampai sekarang berkekalan, tetapi kerajaan yang baru berubah-ubah. Itulah bezanya kerajaan yang qadim dan kerajaan yang baru. Banyak menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di zaman dulu yang kadang naik, kadang jatuh sebagainya. Itu kerajaan yang baru. Tapi kerajaan yang qadim sentiasa berkekalan sampai akhir zaman. Ini Allah, kerajaan Allah SWT. Dan surah Al-Mulk ni dipanggil juga surah Al-Waqiyah. Surah Al-Waqiyah. Surah Al-Waqiyah ni maksudnya surah yang memelihara. Dan juga surah Al-Mulk ni panggil juga surah Al-Munjiyat, surah yang menyelamatkan. Dan surah Al-Mulk ni dipanggil juga surah Al-Mujadilah. Surah Al-Waqiyah ni maksudnya surah yang memelihara seseorang itu. Jika dia baca, dapat melihara seseorang itu. Al-Munjiyat maknanya yang menyelamatkan. Boleh melihara, boleh menyelamatkan siapa? Daripada seksa kubur, kalau kita amalkan. Dan juga tersebut dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi juga mengatakan surah ini juga memberitahu kepada kita barang siapa yang beramal tiap-tiap malam, maka lepas daripada siksaan kubur. Dan juga surah ini dipanggil juga surah Al-Mujadilah, surah pendebat dengan malaikat. Bila malaikat nak menyoal, maka surah dia akan berdebat dengan malaikat. Boleh malaikat berdiri kaki, kata surah Al-Mulk, tidak ada jalan bagimu untuk nak nyoal dan sebagainya. Pergi kepala pula, kata surah Al-Mulk, tak ada jalan bagimu. Sebab itu juga dia dipanggil surah Al-Mujadilah, surah pendebat dengan malaikat. Malaikat tidak ada ruang untuk orang yang beramal dengannya. Hari ini kita sambung lagi, masih bicara bab tauhid. Bab tauhid yang berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang telah diputarbelikkan mengatakan ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ni
merupakan tauhid yang menyesatkan, tauhid yang bid'ah dan sebagainya. Sedangkan tauhid Sunnah wal Jamaah ni bukan baru ni, dah lama dia orang mengamalkannya. Itu dia. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan, salah kat kenal Tuhan. Maksudnya. Jadi salah pula. Itu dia. Sebab tu kalau di mana-mana masjid yang ada orang yang bercerita kitab Sunnah merupakan sakit bagi mereka. Kerana kalau orang sudah faham Sunnah, mereka tak boleh masuk. Betullah kepada guru-guru yang bertaliah negeri Perak setelah dipesan supaya mengajar Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak benarkan pahaman-pahaman yang lain, kerana ia boleh merosakkan akidah kita dan juga merosakkan perpaduan umat. Mana ini bukan baru ni, dah ratusan tahun beramal dengan dia. Tiada satu pun yang menyesatkan, tapi dituduhkan bid'ah, sesat dan sebagainya. Ini satu pahaman yang amat bahaya. Jadi kalau seluruh masjid dan surah membuka kitab Sunnah wal Jamaah, insya-Allah anasir-anasir yang buruk itu tidak masuk. Kerana anasir-anasir yang buruk, pahaman yang baru ini, dia ibarat seperti jarum. Jika dia benarkan masuk, jarum dia tidak datang dengan sendiri, dia akan bawa benang. Bila dia bawa benang, dia akan menjadi baju dan seluar. Apabila baju dan seluar sudah dipakai, agak payah untuk dilondihkan. Itulah pahaman-pahaman itu jangan dibenarkan maksud. Dia ibarat seperti jarum. Jarum tak akan masuk sendiri, mesti dia ada berserta dengan benang. Bila jarum dan benang sudah ada, dia akan mereka baju dan seluar. Bila sudah menjadi pakaian, agak payah untuk dilondihkan. Sebab itu kita kena berhati-hati. Dan kita masih lagi bicara dalam kitab ini, iaitu muka surat yang ke-9, masih lagi bicara tentang perkara hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat ni begitu panjang huraiannya, iaitu rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamat, hari kesudahan. Dan kita masih lagi bicara tentang syarahan untuk mendalamkan lagi ilmu tauhid itu. Kita cuba baca sedikit matan dari kitab Aqidatul Awam. Dia ada 58 syair di situ. Itu dia. Dan percaya hari kiamat itu termasuk syair yang ke-28. Itu dia. Dan matan ini menjadi mata pelajaran yang penting di sekolah-sekolah pondok, dan juga Aqidatul Awam bukan saja terkenal di pondok-pondok, bahkan terkenal di tanah Arab sana yang faham Sunnah wal Jamaah. Iaitu pengarangnya Syekh Al-Marzuki Al-Baki Al-Maliki. Itu dia yang terkenal, yang berzal Sunnah wal Jamaah. Kitab ini bukan saja di pondok-pondok, tapi sudah masyhur di tanah Arab yang faham Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan mengupas sedikit matan yang ke-28 daripada matan kitab Aqidatul Awam tentang perkara kiamat. Matan yang berbunyi yang ke-28 lebih kurang macam ini. Dia kata, imanuna fi yaumin akhir wajib, iaitu beriman kita di kiamat itu wajib. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kiamat. Mempercayai kiamat itu ibarat seperti seorang percaya tentang kematian. Jika ditanya seorang muslim atau orang bukan muslim, kamu percaya kematian? Semua mengatakan percaya. Tetapi jangan disoal, bila kamu nak mati? Kena penampol muka tu. Tapi percaya tentang mati itu semua majoriti muslim dan muslim mengatakan percaya. Begitulah percaya tentang hari kiamat itu. Kerana dunia yang kita duduk ini tidak selama-lamanya, terlalu pendek. Ini digambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati 76. Umur aku ni tak lama, kata Rasulullah. 60-70 saja atas dunia ni. Jadi kenapa nak berbangga umur yang 60-70 itu? Dia beri ilmu, pinjam. Boleh beramal pun pinjam. Semuanya pinjam. Bahkan dirinya pun dipinjam. Setiap yang dipinjam itu, ikutlah jalan yang betul. Janganlah jalan tak betul. Besok akan dipertanggungjawab di akhirat nanti. Dunia ni tuan-tuan sementara sangat. Sudah. Sebab itu ada syair orang-orang yang soleh. Dia kata apa? Kejar dunia pasti tak dapat, katanya. Berapa ramai orang mengejar dunia tak dapat? Nak kaya sampai sekarang tak dapat. Contohnya, nak jadi orang yang berpangkat tak dapat. Kejar dunia pasti tak dapat.
Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalau dapat pun tak banyak. Sebab tu kita tak pasal pencen sampai 60 juga, pasal tak dapat lagi duit. Tak cukup dia kata. Dah pencen pun tak cukup lagi. Jadi, kalau dapat pun tak banyak. Ya. Kalau banyak pun pasti tak puas. Kalau bagi satu lembah, minta lembah kedua. Bila bagi lagi dua, minta ketiga. Kalau pun puas, pasti tak lama. Itulah hakikat dunia. Baru tengah seronok udah sakit, baru tengah seronok udah meninggal, baru tengah seronok udah itu. Itulah dunia. Tetapi kenapa manusia suka berbimbang waktu yang pendek daripada waktu yang panjang? Ingat lagi syair saya yang ambil daripada kitab-kitab hikmah sana. Tolong baca ke dia. Kerja dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat, tak banyak. Kalaupun banyak, tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama ya. 60-70 je benda panggil. 60-70 je. Itu dah hilang. Apa benda nak bangga atas dunia ni? Betul. Tetapi dia kata kerja akhirat pasti dapat. Sungguh pun dapat banyak pula. Pasti. Sungguh pun dapat pasti banyak. Sungguh pun banyak pasti puas. Ya. Sungguh pun puas pasti abadi selama-lamanya. Sebab itu manusia suka mencari dua benda, sedangkan dua benda itu tidak ada di dunia ini. Manusia ingin mencari kesenangan, sebenarnya kesenangan sementara. Manusia ingin mencari kebahagiaan sementara. Itu dia. Jadi tempat yang betul abadinya iaitu alam akhirat. Kita masih lagi bicara tentang syarah Ahmatan Aqidatul Awam untuk melebarkan lagi pahaman dari kiamat. Lalu sini lepas telah menceritakan bila manusia itu dia tiup sangkakala, yang kedua manusia pun berhimpun di padang mahsyar. Perhimpunan pada masa itu merupakan perhimpunan raksasa yang terdiri daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Di atas pada mahsyar itu manusia ni telah diklasifikasikan belah kanan, belah kiri, belah belakang dan sebagainya. Sebelum untuk dibuka perbicaraan. Jadi manusia yang dihisap dalam mahsyar itu terbagi pada 4. Yang pertama dipanggil Ashabul Yamin. Ashabul Yamin iaitu golongan di sebelah kanan. Siapakah golongan sebelah kanan? Iaitu orang yang beriman, yang takwa dan beriman sekarang rukun iman yang 6 itu berada di belah kanan. Orang yang beriman pun sebelum nak ke syurga diteliti juga. Adakah imannya bebas dari syirik? Adakah amalnya bebas dari sifat mazmumah? Sebelum nak masuk ke syurga tu dihisap dulu. Itu orang baik-baik pun dihisap sebelum nak masuk ke syurga. Kerana Tuhan tu Maha Adil. Dia akan masuk seorang dengan seadil-adilnya ke dalam syurga, dan dia masuk ke dalam neraka itu dengan seadil-adilnya. Yang kedua ashabul shimal, iaitu golongan di sebelah kiri. Siapakah orang yang berada di sebelah kiri? Iaitu orang kafir, orang munafik, dan orang yang maksiat atau asi. Dan yang ketiga yang berhimpun di padang mahsyar nanti untuk dihisap dipanggil as-sabiqun, iaitu golongan yang mula-mula beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan cubaan dan cabaran. Apabila majikannya tahu dia masuk Islam, lalu majikannya mogut jika kamu tidak berubah kepada agama yang asal, kamu akan disiksa dan sebagainya. Tetapi iman mereka tetap tidak akan berubah apabila mereka sudah bersyahadah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Dan yang keempat, orang yang berhisab di padang mahsyar dipanggil apa? Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf ini? Ashabul A'raf ialah orang yang semasa kehidupan dunianya
dia telah mengimpun semua sekali. Yang halal pun himpun, yang haram pun himpun, yang dosa pun himpun, yang pahala pun himpun. Bila sukat-sukat, amalnya buruk dan baik sama berat, maka dia termasuk golongan yang keempat, Ashabul Araf. Ashabul Araf ialah golongan yang paling lama sekali berada pada mahsyar. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak buka kesnya. Tetapi yang tiga tadi, kalau ke syurga, kalau neraka. Tapi Ashabul Araf tidak dapat nak diketahui bila kes mereka akan dibuka. Begitu lamanya. Begitulah kita kena di akhir hidup kita ini cuba memperbanyakkan yang baik daripada yang buruk, supaya tidak ditimbang sama berat nanti. Setelah manusia berada pada mahsyar, sebelum mereka berhisab di pada mahsyar itu, jarak di antara pada mahsyar dengan neraka jahanam itu jauhnya lebih kurang 500 tahun. 500 tahun itu bukan 500 tahun dunia, tapi 500 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun. Jarak di antara pada mahsyar dengan neraka jahanam itu lebih kurang 500 tahun. Ketika itulah sebelum Allah Ta'ala nak buka kes, mereka sudah gelabah kerana mereka sudah mendengar api neraka jahanam sudah menggelegak dan dia punya bunga-bunganya bagaikan seekor unta berterbangan, zup zup. Sebab itu orang di padang mahsyar nanti mereka tidak mampu berdiri kerana tapak kaki mereka tak sanggup untuk berdiri. Sebab itu di padang mahsyar nanti ramai di padang mahsyar akan berdiri di atas lutut-lutut mereka kerana ketakutan yang menanti di hadapan mereka itu. Dahsyatnya kehidupan selepas mati. Sebab itu hukama berpesan kepada kita. Dia kata, jadi peganganlah hidup kita ini 3 perkara. Yang pertama sekali apa dia kata? Ay ya'rifa khaliqahu. Untuk selamat kita di akhirat nanti, hendaklah kau mengenal pencipta kamu dengan sebenar-benarnya. Bila kita sudah mengenal pencipta dengan sebenar-benarnya, insya-Allah kita rasa tenang, kita selamat. Jadi peganganlah kehidupan kita. Bagaimana untuk mengenal pencipta? Tidak ada jalan yang lain, mesti kita belajar ilmu aqidah atau mutahid. Bersihkan akidah kita ini daripada syirik khafi dan syirik jali. Yang kedua, perlu dikekal kehidupan kita sebelum mati ialah apa dia? Ay ya'rifa yadurruhu wa yanfa'uhu. Mengenal mana mudarat, mana manfaat dalam kehidupan ini. Perlu tanam diri kita ni, mana mudarat, mana manfaat. Mudarat yang mendatang dosa, buang. Manfaat datang pahala, kutip yang mendatang pahala lebih banyak daripada datang dosa. Dan yang ketiga, ay ya'rifa akhwalahu ba'dal maut, iaitu mengenal ikhwal atau kelakuan selepas mati. Kerana selepas mati ni perjalanan begitu jauh. Tengok bapak kita tu berapa lama dalam kubur, bapak kepada bapak kita, bapak kepada tok kita, bapak kepada tok kita. Berapa lama? Tu dia. Sebab itu bila dia tiup hari kiamat esok, bila bangkit manusia di padang mahsyar, manusia tiga kali. Bila tiup angin, maka berkata satu golongan. Dia kata apa? Celakalah kita hari ini. Pasal dah tahu dah. Keadaan di mahsyar begitu hebat. Itu golongan yang kedua, yang pertama. Yang kedua dia kata, rugilah kita hari ini. Itu golongan orang yang kedua. Yang ketiga, dia mengucap la ilaha illallah. Siapa yang bangun kita yang sedang tidur, belum puas lagi dah bangun ni. Lalu dia mengebas debu-debu dalam kuburnya itu. Siapa yang bangun kita tak puas tidur ni? Itu cerita orang bahagia. Itu dia. Siapa yang membangun kita ini? Itu dia. Begitulah kedahsyatan kehidupan selepas mati. Kehidupan dunia ni kalau susah pun, kalau senang pun tak lama, 60-70 tahun, 60-70 tahun saja. Kita baca sikit uraian daripada Matan Aqidatul Awam, penjelasan dia ya. Kita masih lagi bicara tentang hari kiamat. Dia tak habis lagi. Dah habis esok baru kita masuk rukun iman yang ke-6. Dia kata, lamanya kalau dia sembah kepada orang yang kafir 50,000 tahun sebab keadaannya yang sangat menakutkan.
Daripada mahsyar nanti, pada orang kafir, masa mereka itu disebahkan lebih 50,000 tahun. Sebab keadaan yang sangat menakutkan. Sedangkan bagi orang mukmin yang soleh, hanya seperti lama waktu mengerjakan solat fardu di dunia ini. Bagi orang yang bahagia, perhimpunan pada mahsyar tadi ibarat macam sembahyang 5 waktu saja, 24 jam. Jika dibandingkan dengan orang yang kafir tadi, rasa macam 50,000 tahun. Bagi orang yang soleh. Bagi orang yang Islam maksiat, separuh daripada 50,000 tahun. Kerana orang yang bangkit dari kubur itu bermacam-macam. Ada orang yang ketika bangkit itu mengata, celakalah siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami. Lalu malaikat menjawab, inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Rahman. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh para utusan. Ada pula yang berkata, aduhai, sungguh menyesal aku atas apa yang aku sia-siakan dalam hak Allah. Itu golongan yang kedua. Dan yang ketiga, bila dibangkitkan untuk berpenjaraan, dia berkata, ada pula yang berkata, la ilaha illallah, lalu menepiskan debu daripada kepala seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Ada yang mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah, segala puji bagi Allah, kemudian wajahnya menjadi putih dan bercahaya. Itu golongan orang yang bahagia. Sebagai ulama mengatakan bahawa manusia dibangkit kepada kiamat kelak dalam keadaan telanjang. Telanjang badan dan telanjang kaki. Telanjang kaki tak berkasut, telanjang badan tak berbaju. Hancur, sudah hancur. Itu dia. Dalam keadaan telanjang kaki tanpa beralas, telanjang badan tanpa pakaian dan tanpa khitan, tanpa dihitankan. Balik bercantum kulit-kulit di mana yang terbuang bagian pada akhirat semua bercantum balik untuk menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kita semasa dunia. Dan beliau bersabda pula, yang artinya manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang badan. Mereka dikekang oleh keringat yang mencapai daun telinga. Ketika pada padang mahsyar nanti, peluhnya itu sampai ke daun telinga. Begitu panas, begitu dahsyatnya. Dan peluh itu melihat kepada amalan-amalan seseorang. Ada peluh had 2 mata kaki, ikut amalan masing-masing lah. Ada peluh had 2 lutut, had itu je lah. Ada peluh had pinggang, ada peluh had dada, ada peluh tenggelam. Begitulah. Itu belum buka perbicaraan lagi. Itu baru menunggu perbicaraan. Itu dia. Sebagai ulama ada mengatakan bahawa manusia dibangkitkan dengan keadaan kain kafan mereka. Itu sebagai ulama ada. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya sesungguhnya mayat itu dibangkitkan dalam keadaan pakaian yang dikenakan satu matinya. Sebahagian. Sebahagian mengatakan lagi, dia kata pakaian dah hancur dah. Datang dalam keadaan tidak berkain. Dan Al-Baihaqi berkata, dari semua hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahawa ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan ada pula yang dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika matinya. Jadi Al-Baihaqi ni dia buat penilaian, dia kata lebih kurang bangkit manusia tu ada golongan yang berpakaian, ada golongan yang tidak berpakaian. Yang berpakaian tu pakaian semasa di kapan dunia. Ibnu Hajar berkata, manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka dengan pakaian mereka yang dikenakan ketika matinya. Ini kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni merupakan salah seorang daripada ulama fiqh yang terbesar dalam mazhab Syafi'i. Syekh anak batu. Syekh Ibnu Hajar ni tuan-tuan, dia belajar agama ketika umur 80 tahun. Kita belum lagi 80 tahun. Jadi jangan menjadi alasan kembali dah tua tak mau dapat ke. Jangan. Syekh Ibn Hajar dia mula belajar agama ketika umur 80 tahun. Ketika dah tua bangka. Kesedarannya itu. Hidupnya 120 tahun. Dalam belajarnya itu, sempat dia mengarang kitab Tuhfah yang tingginya 12 biji anak tangga. Umur 80 tahun. Dia mula asal mengaji itu, dia rasa rendah diri. Orang muda bila ngaji cepat dapat kan? Orang tua benar. Bila tanya tak tahu, lama lari ikutan. Bila lari ikutan,
jumpa satu gunung, duduk bawah gunung, tengok gajah, tengok air menitis, tap, udahlah kecil, lama pula, tapi tengok batu lesut, air yang halus, titiknya kecil, boleh melesutkan batu. Apatah lagi hatiku yang keras, kata. Itu dia bangun balik ngaji. Dipanjang ke umur lagi 40 tahun. Sempat mengarang kitab Tuhfah itu. Yang tingginya 12 biji tangga. Dan kitab Tuhfah ni berupa kitab rujukan yang terbesar dalam mazhab Syafi'i. Jadi, kemudian kalau Syekh Ibn Hajar kitab Tuhfah, kalau Syekh Ramli kitab Nihayah. Itu dari kitab-kitab yang muktabar yang dirujukan dalam ilmu syariat. Ibn Hajar berkata manusia dibangkit dari alam kubur mereka dengan pakaian mereka dikenakan ketika mati. Kemudian pakaian itu terlepas dari tubuh mereka pada saat permulaan kebangkitan. Mula pakai pakaian, tapi bila di tiap hari kiamat, maka terlepas pakaian itu. Lalu mereka dikumpulkan pada mahsyar dalam keadaan telanjang semuanya. Ini kata Syekh Ibn Hajar. Sebelum dibangkitkan, mereka berpakaian seperti pakaian yang bekas ketika di tanah. Tapi bila dibangkit esok, pakaian mereka itu hilang. Ada dia. Bila tiupan yang pertama itu. Ada dia. Kemudian para nabi dan kemudian pakaian itu terlepas dari tubuh mereka pada saat permulaan kebangkitan, lalu mereka dikumpulkan pada mahsyar dalam keadaan telanjang semuanya. Kata Syekh Ibn Hajar. Kemudian para nabi-nabi diberi pakaian, dan yang mula-mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Semua nabi-nabi, semua makhluk itu semua tidak ada pakaian, tetapi di antara nabi-nabi yang mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim AS, iaitu ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, lalu pakaian hangus kan, lalu Allah Ta'ala kurniakan baju pakaian, lapi biasa lah kan. Kalau dia Namrud dia menganggap Ibrahim ni mencemarkan akidah mereka yang mereka penyembah bala, lalu hukum dibakar. Bila dia bakar biasalah adat kan. Pakaian mesti terbakar. Lalu Allah Ta'ala beri pakaian yang baru dalam syurga, dalam api itu. Kemudian para nabi yang diberi pakaian, mula-mula diberi pakaian Nabi Ibrahim AS, atau mereka semua keluar dari kubur dalam keadaan mengenakan pakaian mereka. Mereka kenakan di waktu meninggal dunia, itu kata sebahagian tadi. Kemudian pakaian tersebut terlepas daripada mereka pada permulaan dikumpulkan pada mahsyar, sehingga mereka menjadi telanjang. Yang mula-mula diberi pakaian Nabi Ibrahim AS, kemudian baru Nabi kita AS. Adapun hikmah Nabi Ibrahim lebih dahulu diberi pakaian itu adalah kerana ketika beliau dilemparkan ke api neraka oleh Raja Namrud, pakaian beliau terbakar, hangus. Sedangkan beliau ketika itu tengah menjalankan perintah Allah, dan beliau bersabar serta redha. Karena itulah beliau menjadi orang pertama yang diberi pakaian dari kiamat dengan disaksikan oleh seluruh manusia. Kemudian setelah itu Nabi kita diberi pakaian yang lebih indah daripada yang diberikan Nabi Ibrahim AS. Demi menghiburkan hati baginda kerana didahului oleh Nabi Ibrahim. Itu macam kehidupan di dunia ini kita bagi tahu begitu pendek jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Betul saya kata tadi, hidup kita tadi jangan lupa 3 perkara tadi kalau kita nak bahagia. Yang pertama tadi apa? Jadikan pegangan, letaklah otak sampai bila kalau nak selamat di akhirat ni. 3 perkara itu. Pertama apa? Mengenal pencipta. Bila kita kenal pencipta, maka kita faham kita hamba. Bila faham kita hamba, kita sangguplah mentaati perintahnya. Tapi kalau kita tak kenal kita sebagai hamba, macam mana kita nak mentaati perintah? 3 perkara itu mesti menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kalau nak jadi orang bahagia. Yang pertama, ayyarifa khaliqah, kenal pencipta, kenal yang menjadi kita itu. Betul, nak kenal kena belajar ilmu tauhid. Yang kedua tadi, mengenal mana mudarat, mana manfaat. Ayyarifa yadur wa yanfa'u, kenal mana mudarat, mana manfaat. Carilah yang manfaat, buanglah yang mudarat. Yang mudarat yang mendatangkan dosa, mendatangkan siksa. Yang bermanfaat mendatangkan pahala, dan mendatangkan pahala yang diberi, akhirnya diberi ganjaran syurga. Yang ketiga, mengenal ikhwal kehidupan setelah mati. Ketika itu insyaAllah Allah Ta'ala akan beri kemudahan pada kita. Sebagaimana gambar dia, kehidupan daripada mahsyar tadi begitu dahsyat.
Empat golongan telah hisap kan. Setelah dihisap, mereka itu dihalau untuk naik jambatan Siratul Mustaqim. Itu dia. Itu dia. Sebelum nak ke syurga itu. Itu dia. Di atas jambatan Siratul Mustaqim itulah yang dapat mengetahui seorang itu sama ada masuk syurga atau neraka. Kerana jambatan Siratul Mustaqim itu di bawahnya banyak pengait-pengait untuk menjatuhkannya. Maka siapa yang jatuh, itulah penghuni neraka. Maka yang tak jatuh, dialah penghuni syurga. Itu dia. Sebelum mereka itu masuk ke dalam syurga, dalam neraka, sebagai gambar dalam kitab dosa-dosa besar itu, setelah mereka ditambat, diikat dengan kukuh dengan rantai yang begitu besar, rantai gajah contohnya. Kalau di dunia ni, kalau ikat gajah, rantai gajah tu ya, yang besar. Itu dia. Diiringi oleh beberapa malaikat untuk dihumbankan neraka jahanam. Lalu sebelum mereka dicampakkan ke jahanam itu, dengan secara automatik, begitu pantas, rantai yang terikat itu terputus serentak. Macam mana dia boleh putus ya? Kerana apa rantai itu putus? Kerana dia pun tidak sanggup dibakar. Lalu cuba misahkan dirinya dengan orang yang ditambat itu atau orang yang dirantaikan. Kemudian bila nak masuk ke neraka itu, maka sebagaimana cerita dalam segi lepas, neraka jahanam pun minta Allah Ta'ala satu permintaan. Apa permintaan neraka jahanam? Dia kata, ya Tuhan, sebelum aku ni nak bakar orang, aku nak minta satu permintaan. Kata Tuhan apa? Aku nak sujud kepadamu. Kenapa nak sujud kepada aku? Kerana aku syukur kepadamu. Tugas aku membakar, tetapi aku tidak dibakar. Lalu Allah Ta'ala perkenankan dia. Selepas dia sujud, kan baru campak manusia ke dalam neraka itu untuk menerima balasan-balasan sebagaimana dijanjikan. Orang yang taat ke syurga, orang yang maksiat ke neraka. Itu dia. Kerana seterusnya dalam kitab Aqidatul Syarahnya, betul dalam kitab ni kita kena belajar sih. Kalau matan tak faham, kita tengok syarah dia. Itu dia. Dalam kitab tu ada syarah ya, ada matan, ada syarah, ada khusyah bawahnya. Syarah tu dia mensyarahkan matannya. Khusyah tu kupasan yang lebih dalam lagi. Itu dia. Dia kata yang seterusnya, tingkatan manusia di padang mahsyar itu berbeza-beza. Ada di antara mereka yang menunggang hewan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang berjalan pada wajah. Ini kepala ke bawah, kaki ke atas. Rupa mereka pun bermacam-macam sesuai dengan hal perbuatan masing-masing di atas dunia. Ada pun orang yang dibangkit dalam rupa seekor monyet. Walaupun kita di atas dunia nampak monyet tepi jalan, satu masa Allah Ta'ala tak mustahil untuk menjadikan wajah manusia seperti monyet. Ada yang dibangkit seperti seekor monyet. Mereka inilah para penzina. Para penzina dibangkitkan dalam keadaan seperti seekor monyet. Walaupun kita pergi ke parit tu banyak monyet ya. Kita tengok, tetapi tak mustahil Allah Ta'ala mengubah keadaan manusia seperti demikian. Iaitu orang yang di atas dunia ni melakukan perzinaan, maka besok di akhirat mereka itu rupa mereka dirubah daripada manusia ke rupa monyet. Sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ada yang dibangkit dalam keadaan serupa, ada yang dibangkit seperti seekor monyet. Mereka ialah para penzina. Ada pula yang dibangkitkan rupa seperti babi. Mereka ialah orang yang suka memakan benda yang haram. Orang yang suka makan benda yang haram ni besok dibangkit seperti babi, makan benda haram. Dan suka cuka-cuka, sikit cuka. Tak ada kira, cuka saja. Ada pula yang dibangkit dalam keadaan buta, iaitu mereka yang sewenang-wenang dalam memerintah, diberi kekuasaan perintah, ikut cara dia aja, tidak mengikut perintah yang sebenar. Sebagai pemerintah dia kena adil, tapi dia sebagai pemerintah setelah ada kuasa dia buat sewenang-wenangnya, maka mereka bangkit besok dalam keadaan yang buta, iaitu mereka yang sewenang-wenang dalam keadaan merintah. Ada yang tuli, iaitu mereka yang ujub dengan amalnya. Dia bangga, kalau nak kira amal aku dengan amal dia tu jauh, kata jauh bezanya. Nak beza ilmu dia dengan ilmu aku tu jauh benar. Suka merasa bangga dengan apa yang ada, sedangkan ilmu pun Tuhan bagi pinjam, amal pun Tuhan bagi pinjam, diri pun pinjam. Benda yang nak diujuk, dibanggakan. Begitulah keadaan manusia.
Bila manusia tidak mengenal pencipta, itu jadi masalah. Dia akan melihat kelebihan dirinya. Ada pula yang dibangkitkan dalam keadaan tuli, iaitu mereka yang ujub dengan amalannya. Ada pula yang lidahnya terjulur hingga ke dada, dari mulutnya keluar nanah, iaitu mereka yang suka berceramah, memberi nasihat kepada perbuatan, tetapi perbuatan bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Ada yang lidah sampai ke dada. Siapa mereka itu? Ini penceramah. Dia menasihat seseorang supaya buat itu, tapi dia tak buat. Itu dia. Berceramah, memberi nasihat, tapi perbuatannya bertentangan perkataannya. Ada pula yang terpotong kedua tangan dan kakinya. Mereka ini adalah orang yang suka mengganggu dan menyakiti tetangganya. Ada juga orang dibangkit di akhirat itu orang terpotong tangan, terpotong kaki, iaitu orang yang suka menyakiti tetangganya. Bila sebut tetangga ni luas. Dia. Bila kita berjiran, kita kena jaga hak jiran. Kadang-kadang hak kita je. Berapa ramai orang yang beli kucing. Bagus beli kucing tu. Tapi bila kucing mengencing kata orang, biar awak tak kata orang. Cara ceritanya. Kalau cinta kucing, buat rumah kucing. Jangan dibebaskan. Kerana hati manusia mudah terguris. Sekali kencing okey lah. Kalau berkali-kali kencing, kalau cinta binatang, buat rumah binatang itu. Kita takut di akhir nanti bangkit akan terpotong tangan, terpotong kaki. Apabila manusia suka menyakiti hati jirannya, sama ada dengan perkataannya, sama ada dengan perbuatannya. Perkataan tak, tapi perbuatan itu mengguris hati tetangga. Itu kita berjiran bukan senang. Hak jiran ni gitu. Ada pula yang disalib pada tiang daripada api. Mereka adalah orang yang suka memfitnah. Iaitu orang yang suka memfitnah. Disalib tiang daripada api. Mereka adalah orang yang suka memfitnah orang di hadapan penguasa. Sikit repot. Kadang-kadang benda tu kecil. Lepas tu benda kecil tu selesai ke lah. Ada pula orang yang berbau lebih busuk dari bangkai. Mereka itulah orang yang suka memperturutkan nafsunya dan menahan daripada harta daripada hak Allah Ta'ala. Ada manusia dibangkit akhirat nanti bau lebih busuk dari bangkai. Siapa mereka itu? Orang yang menurut hawa nafsunya dan orang yang menahan hartanya. Cukup kedekut dia untuk hak Allah. Sedangkan Allah semua punya. Dan begitulah keadaan-keadaan yang berlaku di pada mahsyar nanti, yang setiap individu akan mengalaminya. Jadi berbahagialah mereka yang di atas dunia ini menghisap diri mereka itu sebelum mereka dihisap. Betul Al-Quran beritahu kat kita, kamu, ketika Allah Ta'ala firman dalam Quran, ada dua surah yang beritahu kepada kita, jangan kita menyesal pada dua tempat. Kalau nyesal dua tempat tak guna. Yang pertama, ketika dalam kubur, tak guna nyesal. Ini gambaran surah Al-Mu'minun ayat 98 ke 99 ya. Majoriti manusia menyesal ketika dalam kubur saja. Tak masuk kubur tak menyesal. Yang kedua, kalau gambarkan manusia menyesal, iaitu ketika berada pada mahsyar, sebagai gambar dalam surah As-Sajdah ayat yang ke 12. Kita itu menyesal semenyesal-nyesalnya disebabkan masa dia masuk waktu ke? Dah. Sikit lagi. Jadi sebelum kita menyesal itu, dua tempat itu, mari kita menyesal sebelum masuk dua tempat itu. Ini digambarkan dalam Quran. Allah Ta'ala kata, kamu jangan dua kali menyesal. Kalau dua kali menyesal tak guna. Yang pertama, dalam kubur. Ini gambaran surah Al-Mu'minun 98 ni, 9 saya lupa. Qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Yang kedua surah Sajdah. Ayat yang ke-12. Ketika manusia pada mahsyar. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqilun. Tak guna nyesal ketika itu. Jadi sebagai penutupnya, dunia ini asal sementara. Jadi gunakanlah waktu sementara itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana saya baca syair pada pertama tadi, jadikan sebagai, walaupun dia bukan hadis, bukan firman Tuhan, ambil pengertiannya dengan secara mendetail. Ingat lagi syair tadi, kerja dunia pasti tak dapat. Kalau dapat pun tak banyak. Kalau banyak pun tak puas. Kalau puas pun tak lama. Itulah dunia. Akhirat
kejarlah akhirat, pasti dapat. Sungguh pun dapat, pasti banyak. Ada. Pasti banyak. Sudah pun banyak, pasti puas. Sungguh pun puas, pasti kekal abadi. Tuntutlah akhirat. Kerana dunia ni pendek sangat. Cukup sekarang itu, insyaAllah kita sambung di sesi akan datang. Belum habis lagi bab rukun iman yang ke-6, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Ada sikit lagi. InsyaAllah lepas itu baru kita sambung rukun iman yang ke-6. Wal qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hal malaikatan muqarrabin fi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.